Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung sesi perbincangan kita ya. Sesi perbincangan kita tentang penulisan surat rasmi. Semalam adalah sedikit pengenalan. Hari ini insya-Allah kita akan tengok mana yang sempatlah masuk dari segi format, sebabnya saya dah terangkan bahawa penulisan surat rasmi ni saya akan fokus kepada penulisan secara mendalam, di mana bukan sekadar awak tahu dari segi permukaan penulisan sahaja, sebab kalau nak ikutkan dari segi format penulisan surat rasmi ni semua orang dah belajar sejak daripada sekolah rendah lagi, sekolah rendah, sekolah menengah. Dan sekarang ni berada di peringkat awak di peringkat sijil sepatutnya surat rasmi ni dah menjadi orang kata perkara biasa untuk menulisnya. Tetapi hakikatnya walaupun surat rasmi ni adalah satu yang biasa kita tengok, biasa kita baca kan, macam awak dapat surat penawaran masuk ke KIAS, surat rasmi kan, awak dapat surat apa lagi, surat tawaran itu ke, surat tawaran ini ke, ataupun surat daripada bank ke, surat daripada mana-mana jabatan rasmi ke kan. Kebanyakannya surat rasmi yang kita dapat, tapi kita tak pernah pun ambil kisah tentang format. Apatah lagi dari segi tanda baca, apatah lagi dari segi ayat-ayat yang digunakan dalam penulisan surat rasmi. Sebab dah memang kita rasa benda tu sekadar sesuatu yang perlu dibaca dan tak perlu diambil kira. Tapi bila kita nak menulis surat rasmi, waktu tu baru nampak susahnya. Baru nampak perkataan mana yang sepatutnya kita gunakan. Ayat macam mana yang patut kita letakkan di dalam penulisan itu. Tanda baca ni betul ke tidak? Huruf besar, huruf kecil ni betul ke tidak? Kalau pengarah kolej nak panggil apa? Yang berusaha ke, yang amat berusaha ke, yang berbahagia ke? Kalau kita bagi surat kepada YB nak panggil apa? Kalau nak bagi surat kepada Tok Gawon nak panggil apa? Adakah nak panggil tuan? Adakah nak panggil saudara? Adakah nak panggil Pok Cik dalam surat rasmi? Mana boleh panggil Pok Cik? Jadi kadang-kadang benda sekecil-kecil, perkara yang kita tak pernah fikirkan, tetapi bila kita nak menulis surat rasmi, baru kita nampak, oh benda ni sebenarnya penting dalam penulisan surat rasmi. Okey, surat rasmi ni nanti awak nak minta kerja kan, awak dah habis sijil. Okey, katakanlah nak bekerja, sebelum tunggu diploma ataupun lepas diploma nak bekerja. Untuk menghantar resume, kita perlu memberi surat iringan bersama-sama dengan resume. Cover letter kita kena hantar sekali dengan resume, bukan hantar resume saja, kena ada surat iringan. Sebab penilai kita, pihak majikan kita, dia bukan menilai resume saja. Surat iringan awak tu pun kadang-kadang menggambarkan image awak, dia menggambarkan intelektual awak dari segi penulisan surat rasmi. Kalau hantar resume cantik, siapa-siapa je boleh upah orang lain untuk tulis resume. Sekarang ni pun orang dah mula upah orang lain dah untuk menulis surat rasmi tu, surat cover letter. Sebab mereka tahu resume yang baik dan cover letter yang baik akan memaparkan image yang baik kepada pemohon kerja tu. Sebab peringkat pertama anda disaring ialah ketika anda memohon kerja. Dari segi surat dan resume anda. Itu peringkat pertama sebelum anda dipanggil interview. Jadi sekarang ni orang dah ramai dah ambil upah untuk menulis resume dan juga menulis cover letter dengan cara yang paling anggun, yang paling excellent lah, yang paling kemas, sebab bila pihak majikan ataupun yang menawarkan kerja kosong tu mereka baca resume dan baca cover letter anda, itu sebenarnya first impression anda terhadap mereka terhadap anda. Jadi cover letter tu penulisan surat rasmi. Jadi jangan kata surat rasmi tak rasmi tak penting berapa ramai pemohon yang kecundang di peringkat surat saja. Peringkat saringan pertama tu tak panggil interview lagi, tapi dah dikeluarkan daripada senarai pendek. Sebab apa? Sebabnya bila hantar surat rasmi, ayat ke ayat tak rasmi, salutasi pun salah, tarikh pula tak salah, tanda baca besar kecil pun salah. Jadi macam mana orang nak panggil awak masuk bekerja? Kan? Kat situ dah lemah, untuk panggil interview mungkin taklah. Tapi kalau kat situ dah lulus, okey dia tengok surat anda smart, okey tanda baca, tanda seru semua, noktah bertindih ke, huruf besar, huruf kecil semua bagus. Okey nampak bijaklah, nampak excellent. Kemudian anda akan disarai pendekkan, dia panggillah untuk interview. Waktu interview tu pula dia pandang diri anda, dari segi cara anda menjawab soalan, credibility anda, okey, personality anda, adakah sesuai dengan tugas yang bakal anda pegang. Jadi itu second impression. First impression adalah dari segi penulisan surat anda. Sebab tu saya kata penulisan surat rasmi ni nampak tidak penting. Nanti bila nak tulis, baru kita nampak penting. Okey. Baik, jadi kita masuk kepada perbincangan kita hari ini insya-Allah untuk melihat kepada format penulisan surat rasmi. Okey, sikit sebanyak kita dah bincang banyak dah semalam sebagai permulaan. Ya, kita terus masuk kepada surat rasmi itu.
Tujuan penulisan surat rasmi. Banyak sebenarnya tujuan penulisan surat rasmi, bukan sekadar satu tujuan yang khusus sahaja. Dia ada beberapa tujuan yang boleh, menggunakan surat rasmi dan wajib guna surat rasmi. Okey, macam awak mendapat surat tawaran untuk melanjutkan pengajian, anda dapat surat makluman ke kan, ataupun dapat surat jemputan. Okey, ni ada 4 tujuan penulisan surat rasmi. Pertama, permohonan. Ya, anda nak mohon apa-apa, kita perlu buat surat rasmi. Sekarang ni mungkin, untuk permohonan masuk ke universiti mungkin tak perlu surat rasmi lah, sekadar pohon isi borang dalam online. Tapi kalau nak mohon kerja, kita tak panggil surat rasmi mohon kerja, kita panggil cover letter. Cover letter tu hantar bersama-sama resume. Okey. Jadi bila hantar bersama-sama resume, surat yang hadir bersama tu dia kira, bukan surat permohonan, itu lebih kepada surat untuk memperkenalkan diri anda secara rasmilah. Anda beritahu apa tugas, yang anda pohon, dan anda maklumkan bahawa anda melampirkan juga bersama-sama ini resume. Okey, apa lagi partikular-partikular yang perlu anda masukkan dalam surat, cover letter tu. Okey, jadi salah satunya ialah surat permohonan ataupun anda nak mohon untuk nak mohon letak tiang lampu dekat depan rumah, boleh buat surat permohonan kepada pihak berkuasa tempatan. Pihak majlis daerah ke, minta mohon lampu sebutir, hantarlah surat. Kan? Jadi permohonan-permohonan boleh dibuat secara rasmi melalui surat rasmi. Yang kedua, surat pemakluman. Okey, surat pemakluman ini ialah, surat yang kita hantar kepada individu atau organisasi untuk memaklumkan sesuatu. Contohnya untuk memaklumkan tentang, program ataupun memaklumkan tentang, macam contohnya makluman untuk ibu bapa lah, ibu bapa yang nak tulis, surat makluman anak tidak hadir ke sekolah. Jadi anda katakanlah anda tak bekerja kan, anda kata saya tak perlu belajar surat rasmi, esok hari saya nak jadi isteri je, nak jadi ibu pada anak-anak saya je. Tapi kalau anak-anak tak pergi sekolah, sebaik-baiknya hantarlah surat makluman kepada cikgu, kenapa anak tak pergi sekolah. Baru ni waktu PKP yang awal-awal dulu, sebelum kita kena PKP di Kelantan semula, waktu tu, Kelantan naik balik, kes COVID. Saya seminggu ke 2 minggu sebelum tu, saya memang tak bagi anak saya pergi sekolah. Tapi saya hantar surat rasmi kepada pihak cikgu, pihak sekolah. Saya katakan makluman bahawa anak saya tak ke sekolah kerana saya melihat kepada, trend peningkatan kes COVID di Kelantan. Jadi saya bimbang anak saya akan, terkesan dengan COVID. Jadi saya memohon, saya memaklumkan bahawa anak saya tak pergi sekolah. Pemakluman lah. Kita memaklumankan cikgu bahawa anak kita tak pergi sekolah. Yang penting pemakluman. Macam awak tak dapat datang ke kelas, awak tak perlu, sepatutnya kalau anda sekadar beritahu dalam WhatsApp, benda tu tak rasmi. Saya tak boleh nak guna WhatsApp awak tu sebagai bukti bahawa awak tak ada sekolah dan tak ada kelas dan sebagainya. Seorang pelajar yang baik ataupun seorang yang faham, tugas dia sebagai pelajar, sebagai pekerja, kalau tak datang kerja, kalau tak datang kelas, kalau tak ada surat MC, hantar je surat. Surat rasmi, dia dikira valid. Surat rasmi ni dia valid, ataupun sah untuk pengiraan awak tak hadir tu. Sebab tak semua orang yang sakit pergi jumpa doktor minta MC. Ada orang yang sakit sekadar sesema ataupun pening tapi tak nak jumpa doktor dan memadai sebab dah ada ubat tapi tak boleh datang, tak boleh bangun. So tulislah surat rasmi. Makluman bahawa tidak hadir kerja atau tidak hadir ke kelas kerana perkara-perkara ini hantar kepada pihak yang tertentu. Macam awak jangan hantar ke saya, awak hantar ke HCA. High Ehwal Akademik. Pihak HCA yang akan masukkan ke dalam sistem. Kena ingat tu di KIAS ni, awak jangan hantar surat MC awak ke cikgu ataupun pensyarah awak, jangan. Pensyarah tak boleh buat apa. Yang penting hantar surat MC, surat makluman tak hadir kelas, hantar ke pihak HCA, Hal Ehwal Akademik. Mereka yang akan masukkan ke dalam sistem, pensyarah hanya klik sahaja. Klik ketidakhadiran anda tu untuk excuse awak. Okey, jadi itu kedua surat makluman. Penting ni surat makluman. Anak tak boleh datang sebab demam campak. Demam campak kadang tak pergi hospital. Ada yang suka berubat minum air kelapa, letak bedak sejuk kan kat rumah. Kadang ada yang tak percaya pada doktor. Tak apa, tak kisah, tak pergi jumpa doktor pun. Tapi bagi surat makluman kenapa anak tak datang sekolah 3 minggu, 4 minggu, 2 minggu. Hantar beritahu supaya pihak sekolah ada rekod. Bila mereka ada rekod, anak kita takkan terkesan. Jadi anda jadi suri rumah esok hari pun, tulislah surat rasmi. Okey. Yang ketiga, surat aduan. Surat aduan memang kita ada borang aduan lah di banyak organisasi dan jabatan memang ada borang aduan. Tetapi sekiranya kita tidak tidak mengisi borang aduan dahulu, kita tulis dahulu surat aduan. Lepas tu pergi kepada jabatan tu, kalau dia kata cik kena isi borang juga, isilah borang sekali dengan surat.
Surat tu kadang-kadang dia lebih lengkap. Sebab kita tulis surat aduan tu berserta dengan aduan kita. Okey, contohnya macam saya beritahu awak contoh semalam sampah di hadapan di perumahan kita, orang duk longgok sampah kat perumahan kita. Sehari dua bolehlah, dah masuk hari tiga, hari keempat berbau satu perumahan disebabkan lok sampah yang berlonggok. Okey, buat aduan kepada pihak PBT, pihak berkuasa tempatan ataupun majlis daerah atau majlis perbandaran yang mana yang terlibat. Buat surat aduan, pergi hantar, dia suruh isi borang, kepilkan sekali dengan surat aduan. Orang pandang. Surat aduan ni berbanding dengan pakai Elio je buat aduan kan. Kadang-kadang kita telefon buat aduan dan sebagainya tu, memanglah mereka akan rekod tapi kalau tak boleh telefon, mereka tidak ada macam hotline hotline macam untuk Maxis ke, untuk Astro dan sebagainya, mereka ada bahagian hotline Tapi kalau yang tak ada hotline tu, awak tulislah surat aduan, tak ada masalah. Surat ini sebenarnya walaupun nampak lama, nampak old school, nampak macam ketinggalan zaman, tetapi ia adalah bukti dokumentasi yang paling paling, orang kata yang paling-paling logik, untuk disimpan, surat ni. Mungkin, komputer boleh hang, semua yang ada dalam komputer boleh lesap dalam sekelip mata. Surat tu yang awak letak dalam fail tu, kemungkinan besar boleh menyelamatkan keadaan kalau awak simpan dalam fail baik-baik. Melainkan rumah terbakar. Rumah terbakar ke pejabat terbakar tu, habislah semua dalam tu kan. Tetapi surat yang anda simpan adalah bukti dokumentasi yang boleh tahan lama. Yang boleh tahan lama, bertahan lama. Okey? Itu aduan. Yang keempat ialah jemputan. Okey, surat jemputan ni selain daripada hantar kad jemputan, memanglah jemputan kahwin awak tak hantar surat rasmi. Okey, jemputan ni bukan jemputan kahwin bukan jemputan birthday, bukan jemputan kahwin, jemputan tak rasmi. Ia lebih kepada surat jemputan yang berbentuk program-program rasmi. Okey, contohnya macam program yang melibatkan orang-orang kenamaan, orang-orang kebesaran, program-program peringkat negeri, peringkat kolej, peringkat persatuan. Jadi surat-surat jemputan yang bersifat rasmi ini adalah penting. Kena ada surat, orang kata surat iringan. Hantarlah kad jemputan, tak ada masalah. Kita iringkan bersama surat jemputan. Sebab dalam kad jemputan itu mungkin tidak serasmi bunyi seperti dalam surat jemputan. Kita pula berurusan dengan YB, kita pula berurusan dengan datuk-datuk. Jadi surat rasmi ni lebih, orang kata lebih beraluh lah bahasa Kelantan ni, lebih beraluh, lebih sopan, lebih mesra dalam ayat orang kata ayat rasminya tu. Lebih mesra dalam ayat rasmi yang digunakan. Satu lagi, surat jemputan rasmi ni akan disimpan sebagai bukti dokumentasi. Pihak yang dijemput, contohnya macam awak jemput saya untuk merasmikan mana-mana program persatuan. Saya minta surat rasmi jemputan, walaupun awak hantar kad jemputan. Sebab kad jemputan ni kemungkinan saya boleh hilangkan ataupun kad jemputan ni dia tidak rasmi lagi. Tapi sekiranya awak bagi saya surat rasmi, surat tu saya akan kepilkan kepada majikan saya. Jadi surat itulah yang saya tunjuk pada majikan saya bahawa hari ini saya tak datang kerja pagi ni sebab saya dijemput ke mana-mana program. Dan itu adalah bukti dokumentasi yang rasmi. Sebab tu surat jemputan ni penting walaupun ada kad jemputan Okey. Okey, Aisyah ada lagi tak? Aisyah dan Rawadah. Aisyah satu, Rawadah satu. Bagi saya tahu beritahu lagi satu contoh surat rasmi. Apa lagi tujuan penulisan surat rasmi selain daripada yang empat ni? Aisyah? Kejap madam. Ya, kejap. Kejap. Okey, apa lagi contoh penulisan surat rasmi? Bukan contoh, tujuan penulisan surat rasmi. Selain daripada permohonan, makluman, aduan, jemputan. Surat bantahan. Surat bantahan. Okey, boleh terangkan sikit tak siapa tu Saya tak nampak. Siapa? Rawadah ke Aisyah? Aisyah madam. Aisyah, boleh beritahu sikit tak surat bantahan contohnya apa bantahan yang boleh dibuat melalui surat bantahan ni?
Ke tak tahu? Dapat mana surat bantahan tu? Apa maksud contoh surat bantahan ni? Surat tak puas hati ke? Surat mogok ke? Surat apa ni surat bantahan? Surat surat macam nak membantah sesuatu yang kita tidak setuju lah. Okey. Ya. Okey, di antaranya adalah surat bantahan. Dia dikira rasmi lah. Kira macam istilah bahasa orang biasa ni surat tak puas hati lah. Surat tak puas hati, surat bantahan. Jadi kalau kita nak membantah, contohnya macam sesuatu keputusan yang telah diambil dalam sebuah mesyuarat akan dilaporkan di dalam minit mesyuarat. Okey. Jadi sekiranya selepas mesyuarat, selepas keputusan diambil oleh sesuatu organisasi ataupun ahli jawatankuasa dalam mesyuarat itu tidak kita persetujui, kita nak membantah, mungkin dalam mesyuarat tak terfikir lagi, tapi selepas mesyuarat tetapkan, mesyuarat putuskan, kita boleh tulis surat rasmi untuk membantah keputusan yang sudah dibuat. Tapi kena datang sekali dengan orang kata rasional kenapa bantahan dibuat. Kena datang dengan rasional. Kalau sekadar bantah, tulis dengan ini saya tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak jawatankuasa. Semua orang tak puas hati. Mana ada manusia dalam dunia ni yang puas hati kan? Semua orang pakat tak puas hati, yang ni pun salah, yang tu tak puas hati, tak puas hati. Biasa tu manusia. Tetapi apa rasional kita membantah? Ini sebab bila surat bantahan ditulis dalam bentuk surat rasmi, ia tidak menjadi surat layang. Dia ada dua jenis surat yang boleh tunjuk bantahan ni. Satu surat layang, satu surat rasmi. Surat layang ni tak tahu siapa yang bagi. Tak puas hati hantar surat layang. Tak puas hati hantar surat layang. Yang tu pun pesen ramai dah dalam dunia ni. Okey, dalam satu organisasi berapa ratus orang atau puluh orang dalam satu organisasi yang suka main surat layang. Tak tahulah sama ada dia tak pandai tulis surat rasmi ke atau dia memang nak menyembunyikan diri dia ke. Kira bagi saya orang macam tu tak profesional. Tak hero lah kan. Tak tulis nama bagi surat layang tapi tak tulis nama bagi saya macam pengecut lah bagi saya. Tak puas hati, bantahan tak ada masalah. Tulis surat rasmi. State, nyatakan dalam mesyuarat mana keputusan yang tak puas hati. Minit mesyuarat mana yang anda dapat yang anda tak puas hati. Bantahan apa yang anda tak puas hati. Rasional kenapa tak puas hati. Kenapa nak bantah. Okay? Jadi bantahan ini dilakukan memandang kepada situasi semasa yang tidak membolehkan program dilaksanakan secara bersemuka. Contoh nak buat program, dia nak bersemuka. Majlis, contohnya majlis apa-apalah, nak buat secara bersemuka, nak menggabungkan 1,000 orang peserta. Fikir-fikir balik, PKPB lah ni, tak boleh buat dengan COVID-nya. Orang mungkin dalam mesyuarat dah fikir dah, tapi benda tu tak nampak secara jelas. Mungkin semua orang duk sibuk nak habiskan duit yang dapat dan dana peruntukan yang dapat, jadi kena buat juga majlis. Tapi anda tak puas hati, anda ada bantahan, tak ada rasional, tulis surat rasmi. Jadi bantahan itu nampak lebih rasmi. Bukan atas bantahan individu, tetapi bantahan rasmi yang merujuk kepada rasional-rasional yang waras. Yang tepat. Boleh buat. Okey, bagus Aisyah. Rawadah, ada surat apa contohnya? Surat jaminan. Surat jaminan. Bagi penjelasan sikit. Macam contoh ada macam kita nak buat sesuatu projek, lepas tu pihak sana nak ke jaminan daripada kita. So kita kena buat ke satu surat hitam putih lah menandakan kita ni membagi jaminan kepada dia. Okey, bagus. Ya, surat jaminan. Surat jaminan ni ialah macam kita memberi jaminan bahawa macam dulu kalau ada macam kita dulu zaman loan, orang buat hutang dengan bank hutang peribadi dengan bank. Dulu kena ada surat jaminan daripada seorang penjamin. Penjamin itu menjamin bahawa dia kenal siapa yang nak hutang ni, jadi kalau apa-apa terjadi kepada orang yang berhutang tu, dia akan menjadi cover lah. Dia akan cover apa-apa yang berlaku. Jadi dia yang akan bayar. Itu surat jaminan. Kalau kita minta projek, kita bagi jaminan. Contohnya macam kita minta projek bahawa kita dalam tempoh 3 tahun
bangunan ni akan siap. Jadi surat jaminan tu kita boleh hantar kepada pihak yang mahu projek dengan kita tu, dan kita bagi jaminan apa perkara-perkara jaminan-jaminan yang kita nak bagi. Okey, contohnya nombor 1, jaminan tempoh akan ditepati. Yang kedua, bajet yang diberi akan digunakan sebaiknya ataupun secukupnya. Yang ketiga, kita akan jamin keselamatan di kawasan sekitar. Maksudnya kita akan angkat papan tanda yang mengatakan ini kawasan construction, kita akan tutup kawasan daripada orang ramai. Lagi apa lagi, jaminan. Jadi semua dalam tu adalah rasional untuk jaminan sahaja. Dalam tu tidak ada sebab lain. Jadi untuk satu tujuan, surat rasmi itu kena fokus kepada tujuan tersebut. Jangan pergi letak 5-6 tujuan dalam satu surat rasmi, pening lah. Ada bolehlah tapi jangan banyak. Contohnya macam anda bagi surat rasmi itu untuk surat lantikan sebagai penceramah dan pada masa yang sama dia perasmi. Perasmi untuk program. 2 dalam 1. Dia penceramah, dia perasmi. Okay, ada setengah orang buat macam tu. Tapi ada setengah-setengah institusi atau organisasi dia bagi 2. Dia tak nak. Surat perasmi 1, surat penceramah 1. Dia suku kan. Saya rasa yang lebih baik ialah kita bagi asing. Tapi ada setengah mengatakan orang yang sama. Buat apa bagi asing, tempat yang sama kan. Jadi kita tulis teruslah dalam tu. Okey, boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan bila pecahan pemerengganan nanti, ia adalah jelas kepada pihak pembaca dan pihak lain yang bakal membaca. Contohnya macam SK kita salinan kepada ni, nanti mereka akan faham bahawa tujuan surat ini ditulis untuk 2 sebab. Pertama untuk lantikan sebagai penceramah, kedua untuk jemputan sebagai perasmi. Okey, bila ada 2 tu pastikan penjelasannya sangat jelas kepada pembaca ya. Okey. Ya, adakah format surat rasmi berbeza-beza? Ini yang saya suka nak tarik perhatian ni. Ada yang confused. Ada yang keliru. Saya tengok surat rasmi dululah zaman belajar kat sekolah kan. Zaman belajar kat sekolah surat rasmi atas tu alamat. Lepas tu ada garisan. Lepas tu alamat penerima. Atas tu alamat pengirim. Selari dengan perkataan terakhir ataupun baris terakhir alamat penerima ialah tarikh. Lepas tu ada macam tuan, puan, datuk. Lepas tu ada koma, lepas tu ada tajuk, lepas tu ada isi. Yang awak ingat kat sekolah dulu macam tu. Tapi bila awak bekerja, awak masuk dalam organisasi, ia berbeza. Ia berbeza sebab ada beberapa elemen lain yang perlu dimasukkan ke dalam surat rasmi berbentuk format organisasi. Kerana itulah secara zahiriahnya awak nampak formatnya berbeza. Zahiriah tu nampak berbeza. Sedangkan secara halus ataupun secara mendalam formatnya masih sama. Okey, kita tengok. Format asas penulisan surat rasmi adalah mengikut piawai penulisan surat rasmi biasa. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka ada mengeluarkan ataupun daripada mana-mana buku teks sekolah. Boleh tengok piawai penulisan surat rasmi biasa. Sebab itu adalah surat rasmi yang paling orang kata paling basic lah, paling basic. Apa yang awak belajar di sekolah, itu surat rasmi paling basic. Tapi sekarang bila anda menyiapkan diri anda untuk dunia pekerjaan, surat rasmi basic itu hanya menjadi dasar dia. Sedangkan di permukaan awak kena tambah itu, awak kena tambah ini, awak kena tambah. Contohnya muka Rawadah dengan muka Aisyah lah kan. Dah cantik dah. Tapi sebab apa? Okey, sebab nak kahwin ke atau contohnya nak berjumpa dengan bakal bapak mertua ke mak mertua, kena hias sikit muka. Kena tambah sini sikit, tambah sini sikit. Macam itulah surat rasmi tu, permukaan dia tu comel dah. Itu basic dia. Tapi bila touch up sikit-sikit, tambah beberapa elemen, itu berdasarkan amalan penggunaan format di sebuah organisasi ataupun syarikat. Itu saya tak boleh nak kata secara rigid ataupun secara sah bahawa format yang ini
betul. Kita ikut format ni. Format organisasi ni yang terbaik. Saya tak boleh nak cakap macam tu. Sebab kalau kita tengok dalam kalangan kementerian sekalipun, memang formatnya sama dalam semua kementerian. Tetapi masih ada sedikit perbezaan. Perbezaan dari segi apa? Dia bukan dari segi dia tulis bahasa Inggeris ke bahasa Melayu tak. Perbezaan dari segi beberapa perkara yang kita boleh tengok ya. Satu lagi, kalaulah anda sesuatu lah, contohnya anda bekerja di bahagian pejabat. Anda jadi PA ke, okey, personal assistant ke, anda jadi pegawai takbir ke, anda jadi kerani dan sebagainya. Okey, nampak. Tak hilang tak muka saya. Okey, ini adalah kamus gaya dewan. Okey, kamus gaya dewan yang mana anda boleh beli di Dewan Bahasa dan Pustaka kalau nak. Dalam kamus gaya dewan ni, dia bukan tunjuk cara tulis surat rasmi tak. Tapi dia menunjuk cara penulisan mengikut gaya dewan. Okey? Penggunaan kata hubung, penggunaan penggunaan tajuk turutan, penggunaan nombor, tanda baca, akronim untuk dokumentasi semua dia bagi semua dalam kamus gaya dewan. Okey, ini bukan kamus dia adalah penulisan gaya dewan. Jadi boleh dapatkan di gaya dewan, di Dewan Bahasa dan Pustaka RM50. Saya memang merujuk kepada kamus ni Kalau format tu, kalau Aisyah dengan Rawadah masuk organisasi tersebut, cuba tanya di bahagian bahagian mana bahagian pejabat pendaftar lah, saya rasa yang akan menentukan format format penulisan surat rasmi di organisasi dia. Rujuk surat rasmi tu dan ikutlah template untuk surat rasmi organisasi anda. Okey, sebab jangan pula awak pergi kerja dekat KIAS, awak pergi tengok format surat UMK ke, college community ke. Jangan sebab mungkin berlainan. Yang tu yang kita tak nak. Bila duduk KIAS, tengoklah format di KIAS. Kalau duduk di college community, tengoklah format di college community. Kan? Anda semua dapat surat penawaran dari KIAS kan? Jadi tengok surat tawaran dari KIAS tu, itu format surat rasmi di KIAS. Kalau nak tulis surat rasmi kepada pensyarah, ikut format yang KIAS saja. Sekecil-kecil format tu kena follow. Contoh yang paling baik ialah penggunaan font dia. Penggunaan font dan huruf yang dia gunakan serta spacing dia. Jadi bila pihak KIAS dapat surat daripada individu yang sama dengan format kami rasa selesa membacanya. Sebab kami dah biasa dengan format yang digunakan. Tapi kalau anda guna format lain pun tak salah. Cumanya ia akan jadi sesuatu yang barulah kepada kami sebab format kami begini, format anda guna begitu. Tapi masih dalam format asas yang sama. Okey, ingat ya, jadi bukan istilahnya surat rasmi berbeza-beza secara total. Ia cuma berbeza berdasarkan amalan amalan penggunaan format organisasi dan syarikat walaupun asas formatnya adalah sama. Okey, asas formatnya sama. Baik. Apakah perbezaan yang wujud? Perbezaan yang pertama wujud ialah peletakan kiri atau kanan. Kita duk tanya kan, duk fikir alah tarikh nak letak kiri ke kanan, tanda tangan kanan ke kiri, nombor rujukan kiri ke kanan. Kan kita duk main ke kan. Kadang-kadang tak salah pun sebab bila tengok surat rasmi KIAS, nombor rujukan dan juga tarikh KIAS letak sebelah kiri. Kementerian-kementerian, tarikh dan nombor rujukan mereka duduk sebelah kanan. Beza atau beza? Jadi jangan pening kepala, tengok di mana organisasi kita berada. Kalau kita orang KIAS, letaklah nombor rujukan dan juga tarikh tu di sebelah kiri seperti yang KIAS buat. Tapi kalau kita orang kementerian duduk belah kanan, kita follow format belah kanan. Okey, jadi tak perlu pening kepala, kita cuma tengok di mana kita berada. Organisasi mana yang kita wakil. Gunakan format organisasi kita. Tak perlu fikir bahawa kiri atau kanan. Melainkan, okey, anda jadi ibu tadi kan. Anda jadi ibu, anda jadi individu yang nak tulis surat anak datang sekolah. Okey, format mana nak follow? Ikut format basic. Basicnya mana? Format kat sekolah dulu awak belajar. Okey. Anda tak ada nombor rujukan sebab anda individu. Mana ada nombor rujukan? Duduk kat rumah tiba-tiba kita bina nombor rujukan sendiri. Mana ada nombor rujukan ni, dia berdaftar untuk syarikat dia. Setiap syarikat dia ada nombor rujukan dia yang tersendiri dan mereka perlukan nombor rujukan untuk filing. Untuk proses mereka filing dokumentasi mereka tu. Sebab tu mereka letak nombor rujukan dan juga untuk mereka pihak lain atau mereka sendiri merujuk kepada surat berkenaan.
Anda selaku ibu yang tengah menulis surat anak tak datang sekolah, tulis je lah surat biasa, tak perlu nombor rujukan, hanya letakkan tarikh. Ikut format basic. Jadi tidak ada sebenarnya masalah untuk perbezaan yang wujud ni. Okey. Yang kedua, tanda baca. Tanda baca ni penggunaan noktah, koma, huruf besar, huruf kecil sangat berkat. Untuk tanda baca, kemahiran penulisan kita tidak boleh dikatakan mahir sekiranya tanda baca huruf besar, huruf kecil pun kita masih salah. Masih salah lagi. Tak nak macam tu. Okey. Kalau Rawadah dengan Aisyah tengok kan dekat awak punya nama dekat Instagram pula. Dekat Zoom awak ni, Rawadah huruf kecil, Aisyah Khadijah pun huruf kecil. Tapi cuba tengok nama saya. T huruf besar, S huruf besar, Mastazami Atun huruf besar. Beza tak awak tengok tulisan awak dengan tulisan saya? Jadi cuba biasakan bila tulis nama, ikutlah nama awak ke, nama orang lain ke, nama anak kucing ke, nama tempat ke, nama-nama khas. Biasakan menulis huruf besar di hadapannya, di pangkalnya. Biasakan. Sebab bila kita dah biasa menulis huruf besar, macam saya tulis nama anak saya untuk setiap proses PDPR mereka kena tulis dan isi borang Google. Anak saya 5 orang, 3 orang, 4 orang saya handle online tu. 4 orang tu saya kena tulis nama setiap 2 jam tu cikgu akan upload borang Google tu setiap kelas tu. Saya tulis nama penuh anak saya. Dan tak pernah nama anak saya tulis huruf kecil. Memanglah nak ambil senang memang kita tulis huruf kecil je kan nama anak kan. Tapi tak, saya tulis huruf besar. Huruf besar, huruf kecil. Sebab dah terbiasa rasa, peliknya kalau letak nama saya huruf kecil. Saya tak boleh. Jadi Aisyah dengan Rawadah boleh betulkan. Even nama awak tu pun cuba belajar nama betul, depan tu biar huruf besar, belakang tu huruf kecil. Ikutlah untuk nickname ke, untuk surname ke, untuk nama samaran ke, untuk nama pena ke, nama akaun ke, nama dalam WhatsApp ke, belajar tulis huruf besar dan huruf kecil. Jangan jadikan huruf besar dan huruf kecil ni sebagai sesuatu yang hanya digunakan ketika perlu. Susah. Payah. Itu yang jadi bila menulis cerpen, anda jadi keliru kat mana nak letak huruf besar, kat mana nak letak huruf kecil. Sebab kita tak biasa. Kita tidak membiasakan diri. Macam saya, alhamdulillah. Saya tengok nama orang, nama orang tulis huruf besar. Nama tempat huruf besar. Tapi kalau saya keliru, ni nama tempat ni huruf besar ke huruf kecil, kita buat rujukan. Jadi bila kita buat rujukan, sebenarnya kita memperbaiki orang kata kemahiran yang paling basic iaitu huruf besar, huruf kecil. Anak saya belajar pra sekolah. Benda yang dia pertama sekali belajar ialah huruf besar dan huruf kecil. Anak saya pra tu. Dia tulis huruf besar, cikgu ajar mula-mula kita ajar pelajar kita huruf besar. A, B, C sampai Z. Dia pandai huruf besar. Anak saya huruf besar tak ada masalah yang pra tu. Tapi bila huruf kecil, lepas tu cikgu masuk sesi yang kedua, dia masuk huruf kecil. A kecil, B huruf kecil. Itu anak saya masih bermasalah. Sebab dia dah biasa dengan huruf besar. Dia belajar tulis huruf kecil. Itu peringkat kita belajar tu. Lepas tu baru kita belajar kata nama khas, huruf depannya huruf besar. Belakang huruf kecil. Apa sekalipun namanya. Sependek-pendek nama. Contohnya Ali. A besar, L kecil, I kecil. Ali. Sepanjang-panjang nama Mastazami Atun. M besar, yang lain tu huruf kecil. Nama orang, kata nama khas, wajib yang besar-besarlah, yang kecil-kecil. Itu sekecil-kecil kemahiran yang kita belajar dalam penulisan. Bila tulis surat rasmi, kalau kita salah guna penggunaan huruf besar, huruf kecil, awak tulis surat kat YB, awak tulis nama YB tu huruf kecil, rasa-rasa YB nak layan tak surat awak tu? Tanya diri sendirilah, kan? Itu tanda baca. Noktah, koma, noktah bertindih. Anda kena tengok semua benda tu, di mana nak letak noktah, di mana nak letak koma. Untuk penggunaan koma sekiranya menggunakan laptop saya kena ajar sedikit sebanyak tentang penulisan ni. Stop share. Saya nak buka satu ni. Kita tengok
Sedikitlah, saya bukan ajar awak menulis ni. Saya cuma nak membetulkan kesilapan yang ramai antara kita buat salah ketika menulis. Okey, dari segi tanda baca. Okey, saya rasa boleh nampak Okey, dari segi tanda baca. Kalau anda menulis contohnya Ali, koma anda nak menulis dalam bentuk kata dialog lah, Ali, koma. Selepas koma kena space bar. Kena space bar baru letak perkataan. Kenapa menangis? Okey, macam tu. Dalam kebanyakan penulisan, ramai pelajar tak tahu yang ini. Bukan tak tahu, tak buat. Yang ini dia dekatkan. Dari segi penulisan, kalau ikutkan tu memang salah lah. Kalau awak bertulis macam ni dalam Word, okay, awak tulis dalam Word, awak nampak tak? Anda boleh nampak tak merah bawah ni? Okey, merah tu menunjukkan kesalahan dari segi kita guna dictionary kan? Okey, dictionary detect benda ni salah. Mungkin dari segi format kita menulis atau dari segi perkataan yang dia tak boleh detect. Kalau guna English United States, saya guna English United States ni. Menggunakan English United States ni memang dia tak faham lah, dia bahasa Melayu. Okey, contoh kita tulis bahasa Inggeris Ali, contohnya cuba buat tulis nama Mat Saleh ya. John, why are you crying? Okey, contoh. Okey. Dia detect salah tak? Dia tak detect salah. Okay, cuba kita tengok dekat. Oh, dia tak detect juga. Dia detect. Dia detect. Tengok. Warna merah kan? Jadi maksudnya dekat sini salah. Kalau awak tulis dalam Word, awak tak koma dengan perkataan selepasnya tu, awak tidak space bar, dia akan detect salah dari segi penulisan. Benda ni sekecil-kecil benda. Awak tulis dalam resume awak tulis dalam surat rasmi macam ni, percayalah surat awak awal-awal dia buang. Sebab apa? Sebab penggunaan koma pun tak pandai. Jadi kita sebenarnya nak membetulkan dari segi kemahiran menulis benda yang sekecil-kecil ni lah. Buang jauhkan koma dengan Y, okey, dia hilang lah. Jadi maksudnya anda menulis dengan betul. Selepas tanda soal, selepas noktah sentiasa huruf besar. How are you? Okay, huruf besar. Itu yang kita belajar kat sekolah. Tapi bila masuk peringkat tinggi, jadi budak tweet, jadi budak Insta, jadi budak FB, kita hilang semua benda ni. Kan? Ingatkan semakin ada penulisan yang banyak dalam media sosial, kita jadi semakin pandai menulis. Malangnya, kita semakin tidak pandai menulis. Okey? Lepas tu penggunaan penggunaan titik-titik ni, orang panggil apa? Ellipses. Okey? Penggunaan titik-titik ni nak guna benda ni. Tak ada ya. Elakkan. Yang kita belajar ialah sama ada noktah, koma, tanda soal, tanda seruan, apa lagi? Noktah bertindih. Okey. Okey, pembuka dialog. Okey, penutup pembuka kata. Okey, jadi semua benda ni yang kita belajar kita gunakanlah. Itu yang penting walaupun surat tulisan kita ialah surat rasmi. Okey, biasakan diri menulis secara betul ya. Insya-Allah. Okey, yang kesusahan ialah nombor turutan. Perbezaan yang wujud di dalam penulisan surat rasmi kadang-kalanya ialah nombor turutan. Tak stable internet saya, minta maaf internet kurang stable tapi tak apa insya-Allah. Okey, jadi nombor turutan ni selalu dalam surat rasmi kita tengok ada letak nombor kat tepi kiri tu kan. Kita tak ada nombor 1, tapi ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi pernah jumpa tak surat rasmi yang tidak ada nombor turutan? Ada. Ada di antara surat rasmi yang tidak ada nombor turutan. Perlu ke tidak nombor turutan ni? Ada ke tidak nombor turutan? Ini yang menyebabkan kekeliruan. Saya tengok surat dari sini tak ada nombor turutan. 2, 3, 4, 5 tak ada. Saya tengok sini ada nombor turutan 2, 3, 4, 5. Lepas tu kalau turutan 2, 3, 4, 5, bila kita nak buka satu subtopik bawah 2 tu kena letak 2.1 ke bawah tu. Contohnya macam berikut merupakan senarai mereka yang terlibat dengan program. Adakah perlu letak 1 Ali bin Ahmad, 2 Abu bin Bakar, ataupun kita letak 2.1 Ali bin Ahmad, 2.2 Abu bin Bakar. Mana satu nombor turutan yang kena letak dalam surat rasmi kalau kita nak buat macam tu setiap perenggan? Itu persoalan yang paling basic tapi kita tak mampu nak jawab. Kenapa tak mampu nak jawab? Sebab kekeliruan. Bukan sebab tak tahu ya, bukan sebab tak pandai, tapi kekeliruan kerana ada perbezaan tadi ya. Dan yang terakhir ialah garisan
atau bold atau italic. Allah, surat ni dia garis tajuk. Surat ni dia bold tajuk. Tapi dalam ni ada penggunaan italic pula. Bold ni yang dia ni macam ni Kalau nampak tulisan gelap-gelap ni dia bold. Italic ni yang sengeng ni, senggeng. Italic. Bila kita perlu garis sebab ada surat yang menggaris tajuk. Ada surat yang tak garis tajuk. Confuse. Keliru kan? Keliru dengan perbezaan tu. Lepas tu nak kena bold ni, bold dia tu perlu semua ke bold? Ataupun bold tu bahagian perkataan yang bukan bahasa Melayu ke? Ataupun perkataan yang perlu, kalau bukan bahasa Melayu, kena guna nota koma tu ke? Jadi, penggunaan garisan bold, italic juga agak mengelirukan dalam penulisan surat rasmi. Jadi itu yang kita nak bincang dalam penulisan surat rasmi supaya sekecil-kecil persoalan yang timbul dalam kalangan pelajar kita dapat jawab dengan baik. Nanti bila nak tulis surat rasmi, kita dah tak pandang dah semua ni sebagai masalah. Tapi kita yakin, ingat tak salah satu hasil pembelajaran topik kita ialah efektif. Awak nak yakin. Awak nak membina keyakinan diri anda untuk menulis surat. Tak nak dah main keliru sana, keliru di sana, tak. Tulis surat, orang bagi masa tulis surat rasmi 5 minit pun siap dah. Okey bos, 5 minit siap surat rasmi saya. Itu orang yang yakin sebab dia dah tahu. Orang yang tak yakin, duk main lagi, duk keliru. Walaupun belajar surat rasmi zaman sekolah tapi nak tulis surat rasmi ketika berumur 40 tahun, masih lagi keliru. Okey, baik masuk kelas. Masuk kelas saya. InsyaAllah saya akan bagi dia hilangkan keliru tu sikit sebanyak. Okey. Baik. Saya ada beberapa bukti perbezaan. Mungkin Rawadah dengan Aisyah cakap, saja je puan cakap ni. Tak ada pun bukti beza-beza ni. Saja nak buat kita orang keliru lah tu. Kan? Okay. Siapa kata tak ada? Ada. Ada bukti perbezaan. Bukti yang pertama. Okey, bukti yang pertama ni kita akan bincang, nanti saya akan ambil contoh yang sama. Okey, kalau tengok bukti yang pertama, okey, tarikh belah kanan. Nama pengirim, alamat pengirim, garisan, nama penerima, lepas tu dia punya negeri bawah tu, negeri itu digariskan. Lepas tu ada tuan. Tajuk dia digariskan. Lepas tu ada nombor, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu dia ada tanda tangan. Okey, itu bukti yang pertama ya. Tengok bukti yang kedua. Sama ke? Tak sama. Atas ni tak ada logo. Bawah ni ada logo. Kenapa atas ni tak ada tulis belah kanan? Bawah ni ada tulis sebelah kanan. Tarikh saja kat sini. Tarikh duduk atas. Alamat di sini. Lepas tu baru tarikh. Kenapa yang ini tarikh dengan rujukan dulu baru alamat? Nombor fax duduk kat sini. Kenapa tajuk dia tak bergaris? Okey, itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga. Ya Allah, atas ni ada motor. Yang ini tak ada motor. Mungkin motor duduk bawah kot. Bukan motosikal motor. Motor sesuatu organisasi. Okey, rujukannya duduk tepi belah kanan. Okey, sama dengan ni. Yang ini ada kepada. Yang ini tak ada kepada. Okey, yang ini tak garis. Yang ini garis. Okey. Saya tak nampak ni ada nombor ke tak. Ni ada nombor. Sama ada nombor. Okey, itu beza yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ni ialah muka surat kedua. Muka surat kedua ni, kita tengok ada tulis sesuatu kat bawah ni. Tulis pula nombor telefon. Tulis pula nombor fax. Tulis nombor email kat bawah. Tak memadai ke ada kat atas ni dah? Atas ni kan dah ada dah nombor telefon, nombor fax, nombor email. Kan? Panjangnya kat bawah ni. Pengarah, ada BP. BP tu apa dia? Jadi, persoalan-persoalan ni kita tak tanya bila kita dapat surat rasmi. Anda dapat surat tawaran dari KIAS. Cuba tengok, ada lagi tak surat tawaran dari KIAS tu dengan anda? Ada lagi tak simpan? Keduk mana dah? Kalau ada daripada KIAS tu, cuba tengok, cuba cek. Surat tawaran daripada KIAS tu. Setahu mana format dia? Tajuk dia garis ke tidak? Dia guna tak perkataan kepada? Okey. Dia punya nombor rujukan duk kiri ke duk kanan? Okey. Jadi, kita tak perasan semua tu. Sebab kita rasa kita tak perlu menulis surat rasmi.
Tapi bila sampai masanya, saya banyak kali ulang, sampai masanya anda rasa kena guna surat rasmi dan surat rasmi itu penting, baru nampak. Okey, baru nampak kekeliruan ya. Jadi bukti-bukti perbezaan ni bukan nak bagi Aisyah dan Rawadah keliru. Saya kongsi bukti-bukti ni sebabnya supaya kita dalam perbincangan nanti kita boleh tengok, oh kenapa jadi macam ni. Kenapa dia garis? Kenapa dia tak garis? Walau apa sekalipun, saya dah ulang tadi mula-mula tadi. Adakah wujud perbezaan dalam kalangan surat-surat rasmi? Dari segi format tidak wujud perbezaan itu. Yang wujud perbezaan kerana amalan. Amalan organisasi. Ya? Amalan organisasi. Kalau diikutkan, formatnya masih lagi format yang sama dengan asas. Okey, itu je jawapan yang paling senang untuk menjawab soalan sama ada surat rasmi ini berbeza ataupun tidak. Okey. Yang ini kita akan sentuh nanti dalam kelas yang seterusnya. Tak masuk lagi format ni. Okey, saya rasa sempat kot. Sempatlah. Sikit 10 minit je. 20 minit je. Dalam 9 minit je. Okey, boleh. Kalau nak tengok untuk penulisan surat rasmi. Ini untuk anda bersedia nanti bila kita menulis surat rasmi, bila kita belajar format, Aisyah dan Rawadah kena review balik bahagian ni. Okey, untuk menulis surat rasmi, pertama sekali pastikan dahulu siapa yang menulis. Siapa yang menulis surat rasmi tu? Okey, saya tak nak bagi penjelasan lagi, penjelasan akan diberikan lepas ni. Yang kedua, siapa penerima surat rasmi tu? Surat dia kena ada penghantar dan penerima. Sama macam WhatsApp, ada penghantar, ada penerima. Sama macam email, ada penghantar, ada penerima. Kan? Untuk siapa kita menulis surat? Siapakah penerima surat? Okey. Zaman dululah. Zaman dulu surat adalah satu bahan yang paling penting untuk perhubungan komunikasi orang jauh. Zaman dulu. Okey, mereka gunakan burung merpati. Mereka panggil home pigeon. Merpati rumah bahasa Melayu. Saya pun tak tahu bahasa Melayu panggil apa. Saya panggil merpati postman. Mereka tak ada postman zaman dulu. Zaman sultan-sultan, raja-raja dulu kan. Saya tak tahulah wallahualam. Tapi kalau cerita-cerita Cina, cerita zaman Eropah, zaman Renaissance dulu, mereka menghantar surat, dia letak dalam kertas kecil tau. Kertas kecil dia tulis, dia gulung kertas tu, dia masukkan dalam satu sarung, dia lekat ataupun dia ikat di kaki burung home pigeon tu. Home pigeon ni memang dah dilatih. Dilatih untuk terbang ke destinasi yang dia perlu pergi. Saya tak tahu macam mana dia ajar. Saya tak pernah belajar ilmu mengajar home pigeon ni. Saya pun tak tahu macam mana daripada Kota Baru ni awak boleh hantar surat tu pergi ke Kuala Lumpur. Macam mana daripada China dia boleh hantar surat tu pergi ke London. Wallahualam bisawab. Saya pun tak tahu betul ke tidak. Tapi dalam banyak penceritaan hikayat, dongeng-dongeng, bukan dongeng lah, cerita-cerita zaman Renaissance, okey, zaman maharaja China, maharaja Korea dulu ya. Kalau minat drama tahu lah. Okey, mereka menggunakan satu sosok image bahawa pigeon, merpati ni boleh menghantar surat. Postman zaman dulu. Jadi itu cara mereka berkomunikasi. Okey. Kemudian dia berubah dengan penghantaran telegram. Awak ada aplikasi Telegram kan? Zaman saya dulu Telegram ni dia macam hantar surat juga, tapi dia ringkas. Zaman Telegram Lepas tu bermulalah hantar surat. Zaman saya dulu kalau hantar surat kan, kita orang kutip apa tahu? Kita kutip stamp. Rasanya zaman awak ni kenal ke tidak lagi stamp? Anak saya tak kenal dah stamp. Kalau saya cakap pasal stamp dengan budak-budak ni, dengan anak-anak saya, ibu stamp tu apa? Anak saya zaman tahun 2000, berapa anak saya ni, umur berapa tahun, yang darjah 6 sekarang ni, darjah 6 umur 12 tahun. Ibu stamp tu apa ibu? Astaghfirullahaladzim, saya kata, kamu tak kenal stamp ke? Dia kata tak kenal stamp. Tapi cikgu cakap pasal stamp. Saya pun carilah dalam internet, tunjuk gambar dia, ni stamp. Stamp ni dulu, kita tampal dekat ujung belah kanan surat tu, sampul surat tu sebelah kanan kita tampal. Lepas tu kita hantar kat post office. Tak ada stamp, post office tak layan. Kena beli stamp tu. Lepas tu kalau kita dapat surat dia orang, surat bawa keluar lah.
Kita koyak dekat tempat stem tu kan, tepi-tepi stem tu kita koyak, lepas tu rendam dalam air. Rendam dalam air, lepas tu stem tu dia akan tercabut daripada kertas sapu surat. Ambil stem tu, keringkan. Keringkan stem tu, kita masuk dalam album. Saya ada lagi album stem tu kat rumah, tapi saya tak ingat rumah mak saya ada. Stem tu dulu, kalaulah ada pen pal, panggil pen pal. Kita ada kawan yang kalau saya duduk dulu, saya tinggal di Pahang, di Pahang. Saya ada kawan daripada Kota Baru, saya ada kawan daripada Johor. Kita dapat mana nama-nama kawan tu? Kita tak ada internet, tak ada Instagram, tak ada WhatsApp dulu. Okey? Kita dulu cari dalam majalah. Dalam majalah tengok bahagian zaman mak saya dulu bahagian kembang setaman. Mak saya katalah zaman saya dulu adalah bahagian kawan-kawan kan, mereka hantar ke majalah nama dan alamat untuk berkenalan. Jadi kita pun tengok mana kawan yang sesuai dengan kita ataupun sama minat dengan kita, dia tulis surat. Jadi kawan seluruh Malaysia, seluruh dunia pun ada. Itu zaman saya lah surat ni, betul-betul pentingnya surat ni. Dan masih rasional lagi surat zaman sekarang ni, masih rasional. Okey. Itu yang penting bila kita kena tahu siapa penulis dan siapa yang menerima. Okey, dari mana surat dan ke mana surat tu kita hantar? Dari mana? Dari rumah ke organisasi ke? Dari organisasi ke rumah biasa ke? Daripada organisasi ke organisasi lain ke? Itu kena tengok. Selepas tahu siapa, kena tahu pula mana. Dari mana, hendak ke mana, kan? Dan yang seterusnya ialah apa? Apa tujuan menulis? Tujuan tadilah bantahan, jaminan, rayuan, permohonan, dakwaan. Apa tujuan menulis? Itu tujuan. Lepas dah tahu tujuan untuk menulis, barulah kemukakan isi. Itu je penting kan. Sebenarnya 6 perkara ini adalah benda yang paling dipentingkan ketika menulis surat. Format tu kita tak pentingkan dahulu. Kita pentingkan 6 perkara ni. Format tu ialah template. Format ni lebih kepada template. Orang zaman sekarang ni dah boleh copy paste je template. Tukar. Ni, tukar 6 benda ni je dalam template. Tetapi di sekolah kita pentingkan format. Zaman awak di IPT saya tak nak pentingkan format. Saya nak pentingkan 6 perkara ini. Sebab kalau awak boleh menulis dengan baik 6 perkara ini, surat awak marvelous, excellent, A+. Kalau 6 perkara ini anda masih kabur, anda masih lagi ke laut, tak tahu nak tulis apa, surat rasmi itu akan menjadi surat yang gagal. Okey? Jadi ingat ya, siapa yang menulis, siapa penerima, dari mana surat, ke mana surat, apa tujuan menulis, apa isi penulisan, 6 perkara yang sangat basic, yang kalau anda dapat jawab dengan baik ke 6 perkara ini, surat anda lengkap. Habis itu. Bahasa Arabnya khalas. Okey, bahasa saya pandai bahasa Arab sebenarnya sikit sebanyak. Okey, jadi itu setakat ni dulu, tak boleh nak cakap panjang lagi, kita kongsi lagi ilmu ni nanti dalam kelas seterusnya insya-Allah minggu hadapan. Dan saya ucapkan terima kasih sebab hadir kelas hari ini. Ada soalan tak nak tanya Rawada, Aisyah? Tak ada, madam. Tak ada. Okey. Borang kehadiran awak